16 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,202 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Juga menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Terdapat tambahan satu kes baru kepada satu kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 3 kluster baru telah dikenal pasti yang melibatkan 9 kes. Kesemua kluster-kluster ini adalah merupakan kluster kediaman, di mana satu daripadanya ialah kluster Lee & Soh Trading Staff House adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 111 kluster. Manakala terdapat 6 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 64 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,837 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 265 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, satu kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat satu kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang mana di bawah pemantauan rapid dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 1,774 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 640,295 ujian. 81.9% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 94.1% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan mengenai beberapa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak. Klinik vaksinasi bergerak di arah Temburong, perkhidmatan vaksinasi rumah ke rumah akan diadakan pada hari Selasa 7 Disember 2021 dan Rabu 8 Disember 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang, khusus bagi mereka yang dijadualkan untuk mendapatkan vaksinasi dos kedua sahaja. Klinik vaksinasi bergerak daerah Belait akan diadakan pada hari Selasa 7 Disember dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang, khusus bagi penduduk Kampung Sungai Teraban yang dijadualkan untuk mendapatkan vaksinasi dos kedua dan Pekan Belait bagi mereka yang baru mendapatkan dos pertama. Manakala pada hari Rabu 8 Disember pada jam 9 pagi hingga 2.30 petang, perkhidmatan vaksinasi bergerak akan diteruskan bagi penduduk Pekan Belait dan Kampung Mumung A yang mana ianya dibukakan kepada mereka yang berhajat untuk mendapatkan suntikan dos pertama. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport, kad atau nombor BRUHIMS jika ada dan kad vaksinasi COVID-19. Itu hanya bagi mereka yang menerima suntikan dos kedua. Dalam usaha memastikan setiap rakyat dan penduduk berpeluang mendapatkan vaksin COVID-19, terdapat beberapa situasi pemberian vaksin tersebut terpaksa ditangguhkan. Salah satu situasi tersebut jelas Menteri Kesihatan ialah bekas-bekas pesakit COVID-19 yang telah menerima Regeneron semasa berada dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Mereka hanya boleh menerima suntikan vaksin COVID-19 selepas 90 hari menamatkan rawatan tersebut. Dalam perkara ini, mana-mana bekas pesakit yang masih dalam tempoh 90 hari selepas menamatkan rawatan Regeneron dan belum boleh menerima suntikan vaksin COVID-19 adalah dinasihatkan untuk menghubungi Pusat Pengasingan Kebangsaan semasa waktu pejabat bagi urusan pengambilan kad Regeneron Treatment Card masing-masing. Pengeluaran kad ini adalah untuk memberikan pengesahan bahawa mereka dikecualikan secara sementara
dari vaksinasi COVID-19 dan pemegang-pemegang kad ini boleh dibenarkan masuk ke premis-premis dengan syarat mematuhi SOP-SOP yang lain. Kerjasama orang ramai khususnya ketua-ketua jabatan kerajaan dan pemilik atau pengurus premis adalah diharapkan untuk membenarkan pemegang-pemegang Regeneron Treatment Card memasuki premis masing-masing apabila telah mematuhi SOP-SOP yang lain. Mereka juga dikecualikan daripada membuat ujian SARS-CoV-2 sama ada RT-PCR atau antigen rapid test dalam tempoh 90 hari tersebut. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kedua-duanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, Menteri Pendidikan menjelaskan pelaksanaan bagi dos kedua program vaksinasi pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun akan melibatkan seramai 37,089 orang pelajar terdiri dari kalangan mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Agama dan sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah antarabangsa. Kita menyeru para ibu bapa, penjaga dan pelajar yang telah menerima vaksinasi dos pertama untuk hadir mengikut jadual yang telah ditetapkan dalam buku vaksinasi, aplikasi BruHealth atau melalui pesanan ringkas SMS yang diterima daripada Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun sekiranya masih ada pertanyaan mengenainya, para ibu bapa dan penjaga pelajar bolehlah berhubung terus ke sekolah masing-masing. Dalam kita membuat persediaan ke arah ini, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ahli Hal Agama yakin dan penuh berharap sokongan dan kerjasama dari semua pihak yang telah diterima semasa pelaksanaan dos pertama akan juga dapat ditunjukkan semasa pelaksanaan dos kedua ini. Jumlah kes COVID-19 yang rendah sejak beberapa hari lalu menunjukkan kadar jangkitan dalam keadaan terkawal. Walau bagaimanapun, Menteri Kesihatan menjelaskan masih terdapat kes-kes baharu yang melibatkan individu yang berusia di bawah 18 tahun. Menurut Menteri Kesihatan, setakat ini 11 orang dikuarantin di Pusat Pengasingan PKBN Temburong dan 19 orang di Pusat Pengasingan Mahat Islam Brunei Tutong. Kesemuanya dalam keadaan baik dan hanya mengalami gejala ringan. Jadi, ini menunjukkan keadaan terkawal. Setakat 3 petang tadi, 3,356 orang pelajar telah menerima dos kedua suntikan vaksin COVID-19 program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar-pelajar berumur di antara 12 hingga 17 tahun. 8 buah pusat vaksinasi di seluruh negara disediakan bagi program tersebut. Di daerah Brunei dan Muara, program berkenaan dijalankan di 4 lokasi, iaitu Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam, Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison dan Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut. Di Stadium Tertutup, pelajar-pelajar dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Maktab Duli Pengira Muda Al-Mutadibilah menerima suntikan vaksin. Di Universiti Brunei Darussalam, pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Katok. Sekolah Rendah Pulai, Sekolah Rendah Anggrek Desa, Sekolah Rendah Delima 1, Sekolah Rendah Orang Kaya Besar Imas Subuk, Sekolah Rendah Amar Pahlawan, Sekolah Rendah Kampung Mata-Mata dan Sekolah Rendah Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar menerima suntikan mereka di Pusat Khidmat Perubatan dan Kesihatan MRS Bolkiah Garrison. Pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Syarina Hassan pula menerima suntikan vaksin di Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut. Sementara itu, program vaksinasi kebangsaan bagi pelajar berumur 12 tahun hingga 17 tahun juga dilaksanakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Blain, Pusat Pembelajaran dan Perkembangan Kesihatan Hospital Suri Seri Begawan disediakan bagi para pelajar dari Sekolah Menengah Sedina Ali,
Sekolah Rendah Ahmad Tajuddin, Sekolah Rendah Kuala Blain, Sekolah Rendah Sungai Traban, Sekolah Rendah Pengiran Setia Negara Pengiran Muhammad Yusof dan Sekolah Rendah Pengiran Setia Jaya Pengiran Abdul Momin menerima vaksin COVID-19. Manakala para pelajar sekolah Penaga menerima vaksin di Pusat Kesihatan Penaga. Di daerah Tutong pula, para pelajar sekolah menengah Raja Isteri Pengiran Anak Solihah, Sekolah Rendah Bakiau, Sekolah Rendah Batang Mitos, Sekolah Rendah Birau, Sekolah Rendah Kiudang, Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Setiap Diraja Kupang, Sekolah Rendah Sinaun, Sekolah Rendah Perpindahan Bukit Beruang, Sekolah Rendah Pengiran Kesuman Negara Bukit Beruang, Sekolah Rendah Tumpuan Telisai dan Sekolah Rendah Danau menerima suntikan di Dewan Seri Kenangan. Manakala Dewan Kemasyarakatan Belalong disediakan bagi para pelajar Sekolah Menengah Sultan Hasan, Sekolah Rendah Ratai Mukim Bokok Temburong, Sekolah Rendah Sultan Hasan Bangar, Sekolah Rendah Sultan Hashim Batu Apoy, Sekolah Rendah Semaban, Sekolah Rendah Amo, Sekolah Rendah Negalang, Sekolah Rendah Labu Esten, Sekolah Rendah Puni, Sekolah Rendah Selangan, Suria Jaya Kindergarten School, Payuik School, Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan dan Politeknik Brunei. Negara Brunei Darussalam memerlukan rakyat untuk menerapkan minda keusahawanan ke arah usaha BIM-Yaga, mengalihkan aktiviti ekonomi daripada sumber pengekstrakan kepada tahap pemprosesan dan pengeluaran nilai tambah yang lebih tinggi. Menurut Menteri Pendidikan, ini hanya boleh dicapai melalui ekosistem pendidikan keusahawanan yang mampan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman berkata demikian semasa majlis pembukaan kem keusahawanan BIM-Yaga selama 3 hari secara maya pagi tadi. To ensure that the entrepreneurial mindset is instilled from an early age in Brunei Darussalam, we do so through a pragmatic entrepreneurial education ecosystem that bridges creativity, innovation, life skills, and entrepreneurial mindset. Indeed, having students exposed to programs and activity such as this event as they move along their education journey is key to a sustainable entrepreneurial culture that will eventually lead to the development of future entrepreneurs and find success for their futures. Kem keusahawanan BIM-Yaga diadakan kali pertama untuk memberi para peserta dengan kemahiran pengetahuan ke arah membangun dan mencipta laluan keusahawanan bagi menjana bentuk pekerjaan mereka sendiri. Bertemakan keusahawanan dalam era COVID-19, kem disertai oleh 553 orang yang terdiri daripada pelajar, tenaga pengajar dan ahli profesional dari negara-negara anggota BIM-Yaga bagi memperoleh kemahiran dan latihan yang diperlukan untuk membangun dan menjana idea perniagaan baharu. Juga menyertai Datin Seri Paduka Dr. Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Forum ASEAN Disability ADF 2021 mencerminkan usaha seluruh ASEAN ke arah membina komuniti inklusif dengan kebebasan dan penyertaan penuh dan berkesan orang kelainan upaya dalam semua bidang kehidupan direalisasikan dan dikekalkan. ASEAN juga bersetuju dengan pembangunan ekonomi peduli ASEAN sebagai satu lagi peristiwa penting sebagai langkah ke arah merealisasikan agenda bagi pembangunan mapan 2030 dilengkapi dengan pengajaran yang diperoleh daripada pandemik COVID-19. Berucap pada majlis pembukaan persidangan ADF 2021 secara maya pagi tadi, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin menekankan ASEAN perlu menyedari dan meningkatkan peranan teknologi digital yang sangat diperlukan ke arah era revolusi industri keempat yang lebih mantap, bersepadu dan inklusif. Justru Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menekankan dua perkara iaitu sentiasa melibatkan individu kelainan upaya dalam kerangka dan pelaksanaan pelan pandemik
dan pemulihan inklusif serta terus menjalinkan perkongsian dan memanfaatkan teknologi yang relevan serta pentingnya untuk kekal bersatu dan bekerjasama bagi meningkatkan kerjasama serantau untuk menyokong tindakan-tindakan di semua peringkat. We need to further strengthen multi-sectoral collaboration, especially between social welfare, health, education, justice, and finance, as well as promote synergy between governments, development partners, private sectors, and civil society organizations and volunteers towards a cohesive and responsive ASEAN community. Dianjurkan oleh Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya Negara Brunei Darussalam dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, persidangan ADF 2021 menumpukan 3 perkara penting iaitu memeduli kebajikan penduduk, menyediakan peluang-peluang dan cabaran bagi masa hadapan serta maju bersama sebagai rantau yang bersatu. Persidangan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. 6 orang pegawai pasukan polis di Raja Brunei dinaikkan pangkat. Pegawai-pegawai tersebut terdiri dari seorang pegawai dinaikkan pangkat ke penolong pesuruhjaya polis, 3 pegawai dinaikkan pangkat ke pemangku timbalan penguasa polis dan 2 orang pegawai lagi dinaikkan pangkat ke penolong penguasa polis. Kenaikan pangkat tersebut adalah di atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis diadakan di Dewan Banquet Mas, Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis di Raja Brunei Gadong. Sebagai para pemimpin ASEAN masa hadapan, belia digesa untuk melihat isu-isu bagi meluaskan lagi akses dan merapatkan lagi jurang digital, meningkatkan pembelajaran secara dalam talian dan kemahiran digital serta sokongan pembiayaan bagi membolehkan semua belia ASEAN menerima norma baharu dan memastikan tidak ada yang ketinggalan dalam pembangunan. Perkara tersebut ditekankan oleh Pengarah Muhammad Amir Rizal bin Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Ketua Pegawai Kanan Mesyuarat mengenai Belia ASEAN Negara Brunei Darussalam semasa majlis pembukaan persidangan ASEAN University Student Council Union USCU ke-5 yang diadakan secara hybrid. Juga menyertai Tuan Yang Terutama Ekafat Van Tavong, Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio Budaya ASEAN dan Yang Berhormat Dayang Khairun Nisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sidang selama 3 hari bertemakan Youth Engagement Prosperity of ASEAN in the Next Normal. Pendaftaran haji bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi kini dibukakan sehingga 5 Februari tahun hadapan. Pendaftaran hendaklah terlebih dahulu dibuat melalui tempahan awal untuk pembelian borang melalui talian WhatsApp pusat pendaftaran seperti yang tertera. Sementara itu, tempahan bagi pembelian borang pendaftaran yang bermula sejak 2 Disember 2021 akan ditutup pada 30 Januari tahun depan. Pembelian dan pengambilan borang dengan harga RM2 sekeping boleh didapati di Pusat Pendaftaran Ruang Legar, lantai bawah bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama dan pusat-pusat pendaftaran di Pejabat Hal Ehwal Agama daerah Belait, Tutong dan Temburong. Manakala hanya seorang saja dibenarkan hadir untuk membuat urusan mengambil dan menghantar borang setelah dimaklumkan. Borang pendaftaran haji dan slip pendaftaran penghantaran borang hendaklah diisikan dengan lengkap berserta dokumen-dokumen yang diperlukan dan dimasukkan semula ke dalam sampul surat dan dihantar ke pusat pendaftaran yang telah dipilih. Bagi memeriahkan lagi Brunei December Festival 2021 dan menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat semasa cuti persekolahan, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei buat julung kalinya mengadakan promosi jualan buku hujung tahun.
Promosi diadakan sehingga 24 Disember 2021. Potongan harga istimewa dari 10 hingga 70% ditawarkan mengikut tahun buku diterbitkan. Jualan secara pakej juga disediakan, antaranya pakej masakan Brunei dan pakej kamus. Sepanjang promosi, semua majalah dan jurnal terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dijual dengan potongan harga 20%. Promosi diadakan di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka, lapangan terbang Lama Brakas, bermula pukul 8.15 pagi hingga 1 petang. Pelanggan yang berhasrat untuk membeli buku mempunyai dua pilihan semasa promosi ini. Yang pertama, bolehlah datang terus secara walk-in, atau pilihan kedua membuat tempahan secara dalam talian yakni online dengan menghubungi melalui WhatsApp ke talian 729 3570 atau mesej ke laman Instagram Kedai Buku DBP. Beralih ke berita sukan. Kumpulan Ototusun muncul juara pertandingan akhir Ispon Sempena Brunei Disember Festival 2021. Pertandingan dianjurkan oleh Jurudongpang Country Club dengan kerjasama Game On. Sebanyak 64 kumpulan telah menyertai pertandingan ini. Pertandingan yang diadakan secara maya ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai, terutama peminat e-sport. AWG sukar untuk mendapatkan merapat dalam beberapa. Harapan yang ingin dicapai adalah untuk mengembang luaskan online gaming yang ada di Brunei dan untuk mempromot stay safe, stay at home, and together we can beat pandemic.